Salam sejahtera doktor, kami daripada kumpulan M10 Avalanche akan membentangkan filem Mean Girls dengan menggunakan teori pengaruh sosial dan konsep diskriminasi. Kumpulan ini terdiri daripada 11 orang yang akan membentangkan tugasan masing-masing, bermula dengan saya, Ketua Kumpulan, Nurlana Edina. Filem Mean Girls memfokuskan tentang kehidupan sosial remaja dalam lingkungan sekolah yang mengeksploitasi kekejaman, cruelty versus cruelty, dan juga memfokuskan tentang budaya klik di kalangan remaja perempuan di sekolah menengah yang melampaui batas. Filem ini mengisahkan tentang KD Heron yang berumur 12 tahun dan ibu bapanya yang menetap di Afrika. Semasa di sana, KD bersekolah di rumah dan menghabiskan banyak masa bersama ibu bapanya yang merupakan sepasang ahli zoologis. Apabila dia berumur 16 tahun, KD dan ibu bapanya berpindah ke Illinois, Amerika, di mana dia akan menghadiri sekolah awam buat pertama kali dalam hidupnya. KD diperkenalkan kepada pelbagai kumpulan klik di sekolah dan kumpulan yang perlu dielakkan ialah di plastik. Satu hari, kumpulan di plastik menunjukkan minat terhadap KD dan mempelawanya untuk makan tengah hari bersama mereka. Melihat itu, kawan baik KD, Janice, memujuk KD untuk menyusup masuk ke dalam kumpulan mereka dan mendedahkan keburukan mereka bertiga, terutamanya Regina. Kemudian, KD mengetahui tentang buku bakar Burn Book, kumpulan plastik, yang merupakan sebuah buku nota di mana mereka menulis semua keburukan, kabar angin, rahsia dan juga gosip buruk tentang guru dan pelajar sekolah mereka. KD akhirnya mendapat pengalaman di sekolah awam dan mendapat asas ringkas bagaimana undang-undang properti yang kejam dan tersirat yang membahagikan rakan pelajarnya kepada klik. Teori pengaruh sosial yang saya akan bentangkan adalah conformity ataupun penurutan. Conformity merupakan cubaan oleh individu untuk mengubah sikap mereka, cara pemakaian mereka dan juga tingkah laku mereka untuk mengikut sikap yang dikatakan normal oleh majoriti. Seperti yang ditunjukkan dalam movie The Mean Girls, kumpulan plastik memberitahu kepada KD tentang peraturan pemakaian ataupun dress code kumpulan mereka dan kepada sesiapa yang melanggar peraturan tersebut adalah tidak dibenarkan untuk duduk di meja mereka. Ini adalah satu part yang berkaitan dengan diskriminasi yang dapat cari dalam movie tertentu. So, diskriminasi adalah layanan yang tidak sama rata terhadap orang yang berbeza berdasarkan kumpulan atau kategori di mana mereka berada. Tingkah laku yang ditunjukkan terhadap orang kerana keahlian mereka dalam kumpulan tertentu. Ini adalah apabila 3 ahli plastik akan memilih seseorang dalam grup mereka malam guru dan menumpukan satu halaman dalam buku itu untuk meletakkan gambar orang itu dan memberi caption dengan apa yang salah dengan mereka. Bentuk-bentuk diskriminasi boleh dalam jantina, rupa paras fizikal, kesihatan mental, ideologi terhadap orang ataupun tidak berkahwin. Seterusnya adalah keberkaitan antara adegan dalam filem tersebut dengan teori pengaruh sosial iaitu conformity. Dalam adegan pertama ini, KD ditekan untuk menyelaraskan dirinya dengan plastik. Terdapat penekanan yang besar terhadap gadis-gadis ini yang mengajar KD untuk mematuhi standard sosial mereka sebagai satu kumpulan. Kumpulan plastik telah menetapkan peraturan tentang pakaian yang harus digunakan pada hari tertentu. Jika tidak mengikuti peraturan tersebut, KD tidak akan dibenarkan untuk duduk bersama makan siang dengan kumpulan mereka. Adegan seterusnya pula melibatkan perubahan tingkah laku yang sesuai atau bersama-sama dengan kumpulan. Gretchen dan Karen tidak membenarkan Regina duduk di meja makan tengah hari kerana dia memakai seluar untuk hari kedua dalam seminggu. Regina telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan bersama sepanjang mereka berkawan. Adegan yang terakhir pula adalah Janice telah merancang untuk menjatuhkan dan membalas dendam kepada Regina. Oleh itu, dia telah menyuruh Candy untuk terus berkawan dengan kumpulan plastik tersebut. Candy bersetuju dengan rancangan walaupun Regina telah mengkhianatinya tentang Erin Samuel. Berikut merupakan keberkaitan adegan dengan konsep diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi antara rakan sebaya, iaitu adegan di mana Janice Ian telah memberikan tanggapan negatif terhadap semua anggota di plastik kerana mereka dilayan dengan baik di sekolah, dengan memberikan tanggapan terhadap Regina George yang dilihat sebagai seorang yang murah dan menyebalkan. Seterusnya, diskriminasi di sekolah. Adegan ini menunjukkan tanggapan negatif terhadap seseorang iaitu Regina George membeza-bezakan manusia di dalam buku diari miliknya tentang semua gadis kecuali Cady Heron, Karen Smith dan Gretchen Winners. Di dalam buku itu, Regina George telah menulis tentang satu peristiwa memalukan setiap daripada mereka sehingga menyebabkan mereka bergaduh sesama sendiri. Selain itu, diskriminasi pada serupa.
Adegan ini menunjukkan pelajar lelaki lebih menyukai wanita yang lebih cantik apabila mereka sanggup mengangkat Regina George kerana dia sangat cantik dan seksi. Akhir sekali adalah diskriminasi antara rakan sebaya, iaitu Regina George dihalang daripada makan bersama dengan geng kutil plastik kerana dia berpakaian yang melanggar peraturan dir plastik. Seterusnya adalah keberkaitan antara contoh dan teori dengan kehidupan seharian. Teori pertama iaitu konformiti. Contoh pertama iaitu mengikuti laluan kerja tipikal. Ramai ibu bapa yang bergantung kepada anak-anak untuk pergi ke kolej, mendapatkan pekerjaan yang baik serta mengikuti laluan kerja tipikal. Sebagai contoh, ada mendapat kemasukan belajar untuk belajar insurans dan berimpian untuk menjadi seorang broker insurans. Dia melakukan yang terbaik sehinggalah bapanya menegaskan bahawa beliau harus menamatkan program dan belajar perubatan. Kebanyakan ibu bapa yang memaksakan kawasan belajar kepada anak-anak mereka cuba untuk memuaskan ego sendiri. Mereka terpesona dengan kata-kata bahawa anak perempuan dan anak lelaki mereka adalah seorang jurutera, doktor mahupun peguam. Contoh kedua iaitu senyap di dalam perpustakaan. Bagi mengekalkan persekitaran yang produktif, ia adalah kebiasaan untuk kekal diam di dalam perpustakaan. Mereka yang melanggar norma ini boleh diminta untuk meninggalkan ruang tersebut. Seterusnya, keberkaitan antara contoh dan teori diskriminasi dengan kehidupan harian. Pertama, diskriminasi terhadap golongan kurang upaya. Sebagai contoh, Jamal merupakan seorang kurang upaya fizikal. Di tempat kerja, dia diberikan jawatan tanpa mengikut kelayakan sewajarnya walaupun dia merupakan seseorang yang berkelulusan tinggi sehingga peringkat sarjana. Selain itu, rakan sekerja dan majikan sering memandang rendah terhadap kebolehannya dan sering dimarahi oleh majikannya kerana tidak boleh melakukan kerja-kerja dengan normal. Kedua, diskriminasi terhadap jantina. Sebagai contoh, Azlina merupakan seorang yang rajin dan pintar. Dia sudah berkhidmat selama 10 tahun di sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur. Setelah 10 tahun berkhidmat, Azlina telah menghantar permohonan untuk kenaikan pangkat kerana dia yakin akan pengalaman dan kelayakannya yang ada di dalam dirinya. Namun, permohonannya telah ditolak dan majikannya telah melantik seorang pekerja lelaki untuk menjawat jawatan tersebut walaupun pekerja tersebut tidak mempunyai kelulusan dalam bidang tersebut. Diskriminasi ini berlaku terhadap dua golongan ini kerana mereka sering dipandang rendah oleh masyarakat kerana dianggap lemah. Terdapat dua kepentingan untuk teori konformiti atau penurutan, iaitu yang pertama, mengekalkan kelestarian budaya. Konsep penurutan ini memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kesinambungan budaya. Apabila individu mengikuti tradisi, nilai dan norma yang diterima budaya mereka, mereka menyumbang kepada pengekalan dan pembangunan budaya itu. Pematuhan membantu mengekalkan warisan budaya dan mencegah kemerosotan atau perubahan yang memudaratkan. Selain itu, teori ini juga dapat meningkatkan penerimaan sosial. Konsep penurutan dalam hal ini boleh meningkatkan penerimaan sosial seseorang individu dalam kumpulan atau masyarakat. Apabila individu mengikut norma sedia ada, mereka cenderung untuk diterima dan dihargai oleh orang lain. Ini membantu membina hubungan positif dan memudahkan integrasi sosial dalam pelbagai keadaan. Untuk kepentingan konsep diskriminasi pula ialah perlindungan dan sokongan untuk mangsa diskriminasi. Konsep diskriminasi membantu dalam memberikan perlindungan dan sokongan kepada individu atau kumpulan yang menjadi mangsa diskriminasi. Dengan memahami konsep ini, kita boleh mengenal pasti kes diskriminasi, memberi bantuan dan melibatkan diri kita dalam mencegah dan mengatasi diskriminasi. Yang kedua, kesedaran terhadap ketidakadilan. Konsep diskriminasi membantu individu menyedari ketidakadilan atau layanan yang tidak sama rata dalam masyarakat. Dengan memahami konsep diskriminasi, individu menjadi lebih sensitif terhadap layanan tidak adil terhadap diri sendiri atau orang lain berdasarkan kaum, jantina, agama, orientasi seksual atau ciri-ciri lain. Saya ingin membuat kesimpulan untuk filem tersebut. Seperti dikatakan di atas, filem ini didapati dua masalah sosial iaitu konformiti dan diskriminasi yang kerap berlaku dalam masyarakat hari ini. Oleh itu, filem ini boleh dijadikan sebagai pelajaran bagi semua golongan yang bertanggungjawab seperti golongan remaja, golongan orang tua dan sebagainya. Semua golongan ini haruslah berganding bahu untuk mengelakkan masalah sosial iaitu konformiti dan diskriminasi supaya rakyat dapat hidup dalam keadaan yang sama rata. Itu sahaja daripada kumpulan kita. Terima kasih.